Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, sekali lagi kita bertemu. Tunggu pemilihan UMNO untuk buang Zahid Hamidi. Bukankah dia dapat jawatan itu melalui usul tiada pertandingan yang telah dipersetujui oleh akar umbi? Pening juga UMNO ni. Dulu dipersetujui oleh akar umbi, kononnya supaya UMNO kuat, tak ada perpecahan, iaitu usul tiada pertandingan yang dipersetujui untuk presiden dan timbalan presiden. Tup-tap bila BN kalah teruk, sekarang kata akar umbi pula dia nak letak jawatan kah? Aduh, daripada sabudin.com.net 19 Ogos 2023. Tunggu pemilihan UMNO untuk buang Zahid Hamidi. Bukankah dia dapat jawatan melalui usul tiada pertandingan yang disetujui oleh akar umbi? Berikutan prestasi buruk UMNO pada PRN 6 negeri baru-baru ini melantun-lantun desakan diasapkan agar Ahmad Zahid Hamidi meletak jawatan sebagai Presiden UMNO. Persoalan pertama, jika Zahid Hamidi meletak jawatan, apakah masalah UMNO akan serta-merta selesai dan ia selepas itu terus mampu pula mencapai keputusan gemilang pada PRU 16 akan datang? Ini persoalan besar. Persoalan kedua ialah kalau Zahid Hamidi meletak jawatan juga, siapa yang mahu diletakkan sebagai penggantinya? Siapa yang boleh ganti dia? Kiranya pengganti yang mengambil alih itu ialah Muhammad Hassan atas kedudukannya sebagai timbalan presiden sekarang ini. Sejauh mana beliau ada keajaiban untuk memulihkan UMNO? Jangan-jangan kerja pertamanya nanti adalah mengunjungi rumah Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin sekali lagi. Setelah kali pertama melakukannya, sebaik saja keputusan PR15 diumumkan baru-baru ini. Ini pun persoalan-persoalan yang agak rumit untuk dirungkai dan agak bermisteri. Sebelum menemui jawapan dalam kedua-dua persoalan di atas itu, harus disedari bahawa Zahid Hamidi berjaya menduduki jawatan Presiden UMNO pada pemilihan yang lalu secara tidak bertanding adalah berdasarkan usul tidak membenarkan pertandingan bagi dua jawatan tertinggi UMNO yang disokong sebulat suara oleh akar umbi parti itu sendiri. Nah, kenapa sekarang bila kalah PRN hanya Zahid Hamidi seorang yang diminta berundur pergi? Selain ketetapan meletakkan Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO adalah keputusan sebulat suara perwakilan yang menyokong usul tiada pertandingan itu. Ini bermakna kekalahan yang diterima UMNO dalam PRN baru-baru ini tidak boleh dibebankan kepada Presiden UMNO saja. Apakah timbalan Presiden UMNO juga yang juga menang tidak bertanding tidak bersalah? Kenapa Zahid saja yang bersalah? Kenapa Tok Matasan tak bersalah? Itu maksud dia. Dalam bahasa paling mudah dan melihat apa yang berlaku pada UMNO kini, sementara Zahid Hamidi sering dicop sebagai beban utama, parti itu sebenarnya perlu perubahan total dan tidak mencukupi dengan hanya presiden saja diundurkan jika inginkan hasil yang benar-benar berbeza dalam perjuangan masa depannya. Ini kerana jika Zahid Hamidi saja diundurkan, pengganti dan susunan di bawahnya masih mereka yang gagal yang berada dalam pakej Presiden UMNO sebelum ini. Adalah sukar diyakini mereka yang sama-sama gagal bersama Zahid Hamidi untuk diletakkan harapan agar mampu berbuat lebih baik bagi memulihkan UMNO. Pokoknya, selagi Zahid Hamidi disokong kepimpinan UMNO, beliau harus terus memegang jawatannya sekarang sehingga tamat tempo. Satu-satunya cara jika semua orang mahu merubah UMNO dan membuang Zahid Hamidi, kepimpinan sedia ada mestilah meletakkan jawatan dengan segera secara beramai-ramai agar satu pemilihan kepimpinan baru dapat diadakan. Kemudian mereka yang berada dalam kelompok kepimpinan tidak harus lagi menawarkan diri untuk bertanding apa-apa jawatan. Sebaliknya,
Sebaliknya, mesti turut berundur mengiringi pemergian Zahid Hamidi. Hanya dengan itu, barulah wajah UMNO dapat dijelmakan dengan kepimpinan baru yang segar, serta mereka juga mempunyai masa yang mencukupi untuk memulihkan keyakinan rakyat menjelang PRU 16 yang dijangka diadakan pada tahun 2027 akan datang. Tetapi siapa dalam kepimpinan UMNO yang sedia berbuat demikian? Jika tiada yang sedia, pilihan yang tinggal hanyalah dengan semua pihak berlapang dada, kembali bersatu dan berganding tenaga memperkukuhkan kedudukan UMNO bersama-sama dengan Zahid Hamidi yang telah dipersetujui menerajui UMNO sehingga tempohnya memegang jawatan itu berakhir pada tahun 2026 akan datang. Dalam pemilihan itu nanti, inilah masa yang terbaik untuk melakukan perubahan yang sewajarnya sebelum ketibaan PRU 16. Namun jika pemilihan tahun 2026 juga dipersetujui untuk ditangguh lagi selama 18 bulan lagi, bagi membolehkan PRU 16 diadakan terlebih dahulu dan pemilihannya hanya dijadwalkan 6 bulan selepas PRU 16 pada tahun 2027 itu, sebagaimana usul dalam pindaan perlembagaan yang telah diluluskan, di mana ini bermakna Zahid Hamidi masih menerajui UMNO dan BN. Anggap sajalah PRU itu nanti sebagai detik hidup mati yang mesti dilalui dan dilawan habis-habisan. Sebagai iktibar terakhir barangkali, yang tinggal hanyalah banyakkan sama membaca doa tolak bala kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sahabudin Husin, 19 Ogos 2023. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada satu artikel yang sangat menarik. Artikel yang ditulis oleh Sahabudin Husin. Tajuknya selepas PRN berakhir, kemana proklamasi Melayu. Tetapi saya tidak ingin membacakan artikel ini, tetapi apa yang saya ingin bacakan ialah di dalam perenggan terakhir artikel ini. Ditulis oleh Sahabudin Husin 21 Ogos 2023. Perenggan terakhirnya berbunyi begini. Dua perenggan terakhir lah. Dua perenggan terakhir, saya bacakan dua perenggan terakhir. Sekali lagi, kemana POM selepas ini? Terutama Tun Mahathir tentunya belum padam lagi gairahnya daripada mahu menjatuhkan Anwar. Apakah sebagai pilihan? Apakah sebagai pilihan tiada lagi pilihan? Tun Mahathir akhirnya akan menyertai PAS? Wow. Apa pendapat kamu kalau Mahathir masuk PAS? Bukankah dulu Mahathir sangat tak boleh ngam dengan PAS? Dia tak boleh ngam dengan siapapun di dalam PAS. Tapi adakah hanya kerana ingin berkuasa dan dilihat relevan semula? Setelah artikel yang ditulis panjang lebar ini yang menarik perhatian ini, setelah tidak ada lagi pilihan, sebab nampaknya Mahathir ada atau Mahathir tiada, PAS tetap menang besar. Mahathir membantu atau tidak dalam kempen pun tak ada juga apa-apa kesan. Malah sepanjang kempen pilihan raya negeri yang baru-baru ini berlaku ini, nama POM, Proklamasi Orang Melayu, tak pernah tersebut pun, sikit pun tak sebut. Hanya sekali saja Mahathir ada datang ke beberapa tempat untuk tunjuk muka. Tunjuk muka, pada pendapat saya hanya tunjuk muka. Sebab kenapa? Dia datang pun sebenarnya tak ada apa-apa kesan. Dia tak datang pun tak ada apa-apa kesan. Lepas itu dihantarlah seorang utusan 17 nama untuk dipersembahkan supaya kalau ada peluang untuk bertanding dalam pilihan raya negeri di bawah tiket PN, tapi ditolak, tak diendahkan. Akhirnya menang besar juga Perikatan Nasional, PAS terutamanya. Jadi apakah yang ditulis oleh Sahabudin Husin ini akan menjadi kenyataan, yaitu Tun Mahathir akan menyertai PAS? Pada saya, tak perlulah Mahathir masuk PAS. Kalau dia masuk PAS pun tak ada apa-apa fungsi. Paling-paling fungsinya untuk diri dia sendiri. Tapi fungsi untuk PAS saya rasa tak ada. Kedua, kalau dia masuk PAS, dia akan menjadi aset atau dia jadi liability kepada PAS. Saya pikir dia akan jadi liability dan bukan aset yang besar bagi PAS. Kerana ideologi daripada Mahathir dan PAS tidak sama. Tidak sama. Apa yang sama saja setakat ini proklamasi orang Melayu itu saja yang diterima oleh Tok Guru Hadiawang.
Dan selama ini tak ada yang pernah diterima. Oke, jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Kalau pendapat saya, Mahathir boleh menyertai PAS. Ya, kalau dia mau, dia boleh isi borang. Tapi pada masa yang sama, pada pendapat saya, untuk bahagian PAS pula tak payahlah terima Mahathir. Kerana Mahathir bukan lagi aset yang besar untuk PAS. Tidak boleh jadi aset. Dia tidak akan boleh jadi aset pun. Dan malah dia mungkin boleh jadi liability. Dia boleh jadi salah satu punca kekalahan kalau bertanding. Mungkin boleh jadi punca kekalahan. Tapi tidak juga boleh ditolak. Ada juga masih orang-orang yang setia kepada Mahathir. Pemimpin-pemimpin yang setia dengan Mahathir. Yang masih boleh relevan lagi dalam politik Malaysia. Tapi pada pendapat saya, tak payahlah Mahathir masuk PAS. Lebih baik Mahathir bersaralah terus dari politik. Pergilah buat banyak-banyak amal ibadah. Pergilah banyakkan masa berehat dengan anak-anak cucu dan anak-anak. Kerana sudah lama kerja dengan kerajaan, saya fikir tidak banyak masa bersama dengan cucu, anak-anak. Jadi inilah masanya. Okey, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Sila tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.